Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Naqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita dapat kembali setelah kita menaikkan farduan solat subuh atau solat fajar berjemaah, yang mana Nabi SAW menyampaikan busra, kabar gembira kepada orang yang solat subuh. Dan barang siapa yang solat subuh, maknanya huwa fi hikmatillah, dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dalam jaminan Allah ta'ala. Maka janganlah seseorang menyakitinya, dan janganlah maknanya kalau ada orang yang menyakitinya, Allah akan tuntut dia, Allah akan cari orang yang menyakiti seseorang yang berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih lagi dalam bab al-ghadab, bab adab Islam dalam perkara yang berkaitan dengan ghadab ataupun marah, sifat marah. Yang kelimanya, muka surat 305, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla ketika marah. Berlindung kepada Allah merupakan tindakan yang paling efektif untuk meredakan dan menghilangkan marah, kerana sebenarnya marah berasal daripada api syaitan. Kebanyakan manusia lalai akan hal itu ketika marah. Maknanya sikit sangatlah orang yang dia boleh selamat. Dia selamatkan diri dia ketika dia marah tadi kan. Bila dia marah tadi, mana lidah dia mula cakap lah. Bila lidah dia mula cakap, malaikat dia tulis lah kan, tak benda baik ke, benda tak baik ke kan, mati hamun ke, cantik cerca ke kan. Jadi maknanya malaikat dia tulis. Benda yang tak baik cakap dia adalah dosa lah. Benda yang baik adalah pahala. Dia dua, dosa dan pahala. Malaikat tulis. Jadi itulah maknanya kan, hampir kebanyakan atau hampir semua kita ada sifat marah lah. Dan ada sifat marah yang terpuji, dan ada sifat marah yang dikeji lah. Marah yang dapat pahala dan marah yang dapat dosa. Marah yang dapat pahala ni maknanya macam Nabi marah lah, macam marahnya Nabi SAW. Marah yang dosa ni marah kerana hawa lah, marah kerana nafsu. Jadi maknanya kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada sifat yang keji lah. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala sifat yang terpuji. Sebab tu Nabi SAW berdoa supaya diberikan akhlak yang terpuji tadi kan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma hassin khalqi. Allahumma anta hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi kita minta Allah Ta'ala elokkan akhlak kita. Allah dah elokkan ciptaan kita, maka kita minta kepada Allah untuk elokkan akhlak kita. Jadi akhlak yang baik ini tidak mendatangkan melainkan keuntungan dan kebaikan. Akhlak yang buruk ini dia hanya mendatangkan keburukan, tidak ada kebaikan ya, untuk diri dia dan untuk orang lain. Jadi dia kata kebanyakan manusia lalai akan hal itu ketika marah. Seandainya seseorang mau berlindung kepada Allah, tentu hal itu akan lebih baik baginya. Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ar-rajulu faqal a'udzu billahi
sakana ghadabuhu. Jika seseorang itu marah, kata Nabi SAW, dia mengucapkan a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, nescaya akan reda kemarahannya. Kemarahan kita akan reda, dia punya temperature itu akan turun. Ini benda yang wajib kita beriman lah. Aku baca pun tak turun, malah ada masalah pada bacaan kamu, ada masalah pada jiwa kamu. Marah-marah macam A'udzubillah minasyaitanir rajim, A'udzubillah minasyaitanir rajim, tak malah turun. Yang ada macam tu je, ni ada masalah. Ni ada tu. Kita tengok macam apalah alat-alat apa kan kita buat buka, tapi tak mahu nak jadi juga. Mesti ada masalah. Kena selesaikan dulu masalah. Dalam hadis yang lain disebutkan, istadbara rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada dua orang lelaki bergaduh, bertengkar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mana yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia kita juga. Manusia macam kita ada perasaan dan sebagainya. Jadi tak dapat tahan sabar. Ada perangai ni, perangai pembangunan ni kan. Mereka cakap. Jadi cakap mana jawab. Cakap jawab. Bila ada cakap, bila ada jawab, dia jadi panas. Bila ada cakap, tak ada jawab. Mana ya? Orang ada bawah ni senyap lah akhirnya. Kan? Jadi bila dah apa dua ni saling bertengkar, seorang tadi marah. Mula marah, maka marah dia bersangatan sehingga intafaqa wajhu, mana wajah muka dia jadi merah. Muka dia merah dan berubah muka dia tadi muka dia muka merah, nak marah ni. Maka Nabi SAW tengok dia dua ni duduk tegak. Dia kata, aku ni sangat mengetahui satu perkataan, kalau dia kata marah dia akan hilang. Kalau dia kata a'udzubillah minasyaitanir rajim, yani marah dia akan hilang. Jadi cerita ya, bila Nabi kata macam tu, sahabat-sahabat yang lain bagi tahu lah, tak ada orang ni, Nabi kata tu. Mereka yang para sahabat yang lain berkata kepada lelaki itu, apakah tuan tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, aku bukan orang gila. Jadi kata maknanya Ibnu Hajar, orang ni sama ada dia orang munafik atau orang kafir. Ya? Seolah-olah dia orang munafik atau orang kafir, orang yang sudah dikuasai, atau orang yang dia memang tak boleh nak tahan marah dia. Kan? Biasanya orang panggil jadi mana yang orang yang munafik lah, ataupun tidak munafik kafir itu sama, cuma yang munafik teruk lagi. Kan? Dia punya pangkat dia tu lagi dahsyat lah, kerak api neraka ni. Jadi bila sahabat-sahabat kita dekat dia macam tu, kamu tak dengar kan Nabi cakap tadi? Ya, dia kata aku kan orang gila. Ya. Jadi laki-laki itu berkata kepada orang yang menyampaikan nasihat kepadanya, pergilah kau, pergi. Tak nak dengar nasihat. Ya, macam ada orang gaduh-gaduh kita duduk tengah dia kan, terleraikan pergaduhan. Orang kita tenang. Kan, dua-dua belasah kita. Sebelum dia berantam orang dia pada hantar kita dulu. Kita nak nasihat ni. Tu syaitan dan menguasai dia baru. Cuba perhatikan nasihat Nabi SAW, petunjuk dan anjuran beliau untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan ketika marah. Sebab syaitan lah yang menyulut kemarahan pada diri manusia ni. Syaitan ni dia umari api kemarahan pada kita. Lihatlah juga kepada buruknya pengaruh marah, sehingga membuat laki-laki tadi menolak perkataan Nabi SAW dan enggan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Macam berlakunya pembunuhan, pergaduhan dan sebagainya ni mula daripada marah. Tak boleh nak kontrol marah, maka dia bunuh orang tu. Dan dia antara sebab berlaku pembunuhan. Jadi sebab pembunuhan ni banyak lagi. Sebab nak merokok tu dia juga. Ini dia antara sebab dia bergaduh, marah. Kan? Ni ambil parang atau ambil pistol. Siapa dulu? Pistol dulu lah. Orang lagi mati kau tu.
Ada dia. Jadi Ibn Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, pergilah, maksudnya adalah ucapan orang itu kepada laki-laki yang menyuruhnya untuk berta'awuz. Yani katalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia kata apa? Yani uruskanlah dirimu sendiri, urusanmu. Jangan kata Allah, kau pergi kau. Dia marah. Seolah orang itu seorang kafir atau munafik. Sebab di Madinah ni ada dua ya, Muslim yang munafik. Iyalah. Munafik dia duduk sekali, mari sembahyang sekali, puasa apa semua kan. Tunjuk baiklah depan orang. Duduk di saf yang pertama di belakang Nabi SAW, munafik. Tapi hakikat dia bukan Muslim lah. Atau mungkin juga ia telah dikuasai marah yang mengeluarkannya dari sikap wajar, sehingga ia menghardik dan menolak nasihat yang ditujukan kepadanya untuk menghilangkan marahnya dengan jawapan yang buruk. Ini realiti lah. Disebutkan bahawa orang Arab tersebut berasal daripada pendalaman, dan dia mengira bahawa tidaklah ada yang melindung daripada syaitan melainkan orang gila. Dikatakan juga lah, diriwayatkan dikatakan juga bahawa Arab ni Arab Badui. Arab Badui. Dia ingat maksudnya nak baca orang gila ni ketika orang tu jadi gila, baca orang gila. Dia ingat macam tu. Ada mana main ingat-ingat dia bahaya. Macam orang kita lah, main ingat-ingat kan. Dia ingat hukum dia, rasa-rasa dia. Takkan tak boleh kot. Boleh kot, lagu ni kot. Hukum bukan boleh macam tu. Hukum ni maknanya berdasarkan dalil wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan macam mana yang telah ditafsirkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan disampaikan oleh para sahabat pada generasi yang selepasnya sampailah kepada kita hari ini. Itu agama. Agama ni bukan main ikut-ikut, main kita rasa sedap kita sendiri je kan. Tak boleh. Jadi orang itu tidak tahu bahawa marah adalah satu kejahatan syaitan, sehingga menyebabkannya keluar daripada fitrah, kondisi normal lah. Asal manusia dia tak marah. Asal manusia tidak ada marah-marah. Orang marah sesuatu yang mendatang dalam diri kita, ya, sifat yang dia mari. Syaitan juga membisiki orang yang marah supaya merosak harta dengan merobek baju, memecahkan tempat air kan. Pukul sana, pukul dia, pecah sana, pecah sini. Oh ya. Apa nama, macam-macam lah juga kan, merosakkan harta benda kerana marah tadi. Yang apa nama, tak ada kebaikan sedikit pun untuk dia ada orang lain, bahkan dia akan menyesal. Sebab tu orang yang marah, lepas dia marah dia akan menyesal. Dia akan menyesal dengan perbuatan marah dia tadi. Allah sebab marah, menyesal. Jadi sebelum menyesal, itulah keadaan dia kan. Jangan marah, jadi itulah dia. Marah tu dia tak akan, marilah jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab tu kita ni tak kena ada orang ingat dengan kita. Kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik ni kan, dan dia tak sokong perbuatan kita sangat. Bila kita cakap gini-gini ni, kita sabarlah, dia tak sengaja pun. Mana dia bukan sokong kita, dia sokong kita. Memang dia ni, memang bagi itu, pernah bagi itu cukup pengajaran pada dia. Oh, dia ada akal. Dia tu cucu kita lagi. Oleh sebab dia cucu kita, oleh sebab dia cucu kita. Tengok belakang ada cucu kita. Kita tahu dia kena cucu kali. Jadi maknanya ada kawan yang jenis dia bukan ikut kita sangat. Alah, gini benda ni biasa berlaku. Maknanya mungkin dia silap ke apa ke. Jadi kita buat tak tahu sudah lah. Mana ada kawan nasihat kita kan, anak bangga tadi, bila kita cerita keburukan orang tu pada kawan kita, mana dia tak sokong kita. Ada tak kawan-kawan yang macam tu? Itu kawan-kawan yang bagus lah tu. Tapi kawan-kawan yang macam tu kita tak apa nak kawan pula. Sebab bukan kena sokong kita kan. Jadi benda-benda dia tu tak patut pun dia sokong kita. Dia nasihatkan kita supaya kita jangan marah tadi. Tapi maksud dia, kena ada kawan untuk nasihat kita, bagi tahu kita, ingatkan kita. Orang bila dia marah dia lupa. Lupa dia tutup. Marah ni dia boleh tutup akal kita. Sebab dalam hukum fiqh,
Tolak ghadban ni, tolak cerai marah ni kan. Cerai dalam keadaan marah ni tak jatuh, dia bukan tolak atau ghadban. Bila dia marah dia tak sedap apa dia cakap dah. Dia kata kat dia dah tolak 1 juta tolak. Waktu dia tak tahu. Dia terlupa, dia tak sedap apa yang dia cakap tadi. Kalau orang macam tu, dia marah kan. Lepas tu dah lama tu. Dah tak ada apa dengan bini lah. Macam mana lah? Tadi dia kata tolak 1 juta. Tak kata lah. Mana ada aku kata. Nanti saksi ramai lagi. Aku tak kata pun. Aku tak kata. Kan? Dia pergi apa? Tolak ghadban. Tolak marah. Ghadban ni marah. Bila marah ni dia tutup akal. Marah yang teramat dia boleh tutup akal kita. Sampai kita tak sedap. Macam ada seorang kawan saya lah. Di sekolah kita dapat cikgu tegal dengan rotan kursi tu. Kursi rotan lah. Kursi rotan tu kan batang orang sang lah. Cikgu tegal dengan lah. Dia lupa. Dia sedap-sedap kan. Orang tu Allah, dia sedap-sedap cikgu tu teruk lah. Dia naik atas, dia pukul cikgu tu. Dia naik atas cikgu tu, dia pegang batu lah. Bukan batu lah, batal tu nak pukul atas cikgu tu ni. Dia pun lah ni 40 belah cerita tempat lu lah ni 45 yang dia pun. Dia tak sedap kan. Dia bukan dia buat salah apa. Dia pergi sembahyang. Cerita lain lah, tak kisahlah. Tapi cerita dia kata tak sedap. Orang pegang dah ni batal di tangan ni. Cikgu tu dia duduk atas cikgu dah. Cikgu tu teruk lah. Memang lepas tu cikgu tu balik tinggal batal lah. Ayah sampai kalau nak budak cikgu tu. Dia tu ampun dah tak payah aku nak budak dia tak. Macam mana boleh teruk kan cikgu tu. Cerita dia faham. Ayah dia pun geram lah. Ayah dia pun pergi hospital kan. Tengok doktor kata ni memang cikgu tu tegal dia kuat hati kan ni. Rotan kursi tu Saringan dia petang-petang kan. Bukan saya main lah. Kalau orang lain tak mati lah ni. Sampai yang dia pun tak nak belum juga cikgu tu kan. Bila tengok cikgu tu dah berbalut teruk tinggal dia mata balut ni. Dengan tangan balut kan. Dia tak sedap dia buat kau cikgu tu. Ni masa dah mari. Sampai tak sedap ni kan. Tak sedap. Banyak begitu. Marah ni dia boleh tutup akal dia. Dia sedap tak orang takbir Allah SWT. Pegang dia ni. Batal dah. Kepala cikgu tu bukan batal tu lah. Last. Alhamdulillah tidak mati cikgu tu. Ni cerita. Tapi bukan cikgu Amran. Cikgu Amran bagus. Kan cikgu Amran kan tak buat macam tu kan. Ada cikgu tapi ada juga cikgu macam tu kan. Dia pada orang ni kan. Saya depan mata saya sendiri kawan. Cikgu sepak dia boleh tingkat tu 3-4 sampai ke bawah. Cikgu senaman, cikgu sukan. Tu depan mata sendiri kan. Bawah. Ayah dia memang golok perak. Kami orang perak golok perak. Tapi cikgu tak main bola. Cerita marah ni kan. Sebab macam tu. Ini bahaya. Ada berlaku lah ni. Cerita dia boleh merosak ni. Saya boleh sampai mati orang lah. Cerita orang ni lah. Boleh banyak budak sekolah yang tak terima tu. Ni semua cerita marah. Cerita orang ni kan. Tak tahu lah cerita dia lah. Apa dia hukuman dia terima kita tak tahu lah. Sampai dia hilang lah habis lah ni. Rasa nak mat hilang lah. Dia terlanggar lagi. Berstand lagi kereta tu. Naik atas budak tu lagi. Boleh kan. Cerita marah ni. Satu masalah juga. Kita ni kalau kita ada puasa ke apa kan lebih sangat. Kita rasa maknanya kita rasa orang tak boleh buat apa dengan kita. Bahaya juga. Akan mendatangkan menyesal. Confirm lah. Mestilah dia menyesal lah. Dengan perbuatan dia. Kan? Mesti dia menyesal lah. Lepas tu dia mau menyesal. Bunuh orang ni. Ada dia. Lepas dunia akhirat tak lepas ni. Dunia lepas, akhirat tak lepas. Kalau tak dilaksanakan hukum dunia Islam tadi kan, tak lepas.
Bila dia laksanakan hukum tadi, baru dia lepas dia anak Qisas. Maksudnya yang baik. Jadi dan yang menyebabkannya kerana bersikap yang wajar. Jadi kemudian dia kata di sini yang keenamnya poin dia diam. Ini apa nama cara untuk menyekat kemarahan itulah. Yang keenam dia terdiam. Diam ketika marah merupakan salah satu perintah Nabi SAW. Beliau memberikan nasihat. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi kata, ajarkanlah, berilah pengajaran, permudahkanlah, dan jangan susahkan, jangan payahkan. Jadi Islam ni agama yang mengajar kita untuk mudahkan segala urusan. Jangan kita begini payah. Tengok orang dari Allah kan, sian tengok urusan dia kan, nak buat urusan apa, bisa bekerja dan apa macam susah. Susah tengok. Ada benda tu tak susah, mudah ya. Urusan puspaka berapa. Jadi payah. Kan kita pergi sana tu kan, pakcik tu daripada taksi metal sendiri ya, masalah. Dia beratok pada pukul 9 pagi, pukul 3 petang tak selesai lagi. Kita tanya, siapa memang? Saya main lama lah, pergi tadi. Dia beratok lah, dia buat sendiri. Dia tak pakai dana. Kan? Dia buat mahal dana tak pakai. Kita kena tolong-menolong lah dia kata. Kan, sama-sama makan. Kan, sama-sama makan. Dana pun nak makan juga. Jadi dia pun dapat mental dah pakai ni. Taksi punya lama-lama beratok ada tangan sampai gila dah cek-cek tengok laku boleh tak nyala sebelah. Tak apalah suruh bawa metal ni, saya nak kasih tak boleh uji, macam kena potong balik. Itu saksi orang bayar. Hantuk lah orang tua tu pukul 3 petang. Hari ni cerita apa? Cerita puspaka ni cerita apa dah? Ini bukan fitnah itu yang berlaku kan. Dia berkata mana bukti, nak cari bukti tak. Mana benda tu betul-betul dah berlaku kan, tapi saksi tu ada lah. Ini dah siap kan. Jadi dia berkata wala tu'asiru, jangan bagi payah, bagi mudah kan. Wa idza ghadiba ahadukum, bila seseorang kamu marah, maka diam. Dan kalau kita boleh buat tadi karaoke ni, kira kan, marah ni dia tahan. Sebab terkadang orang yang sedang marah mengatakan sesuatu yang dapat merosak agamanya, dia boleh jadi kafir silap dengan cakap dia tadi. Kan, contohnya dia tanam tembakau. Orang tembakau semua kan, jadi elok semua pokok sawi tu kan. Tiba-tiba hujan turun banjir, maki hamun dan sebagainya. Maki hamun semua kan, maki hamun Tuhan. Kafir lah. Ya, jadi manusia ni tak kena panas, tak kena panas, tak kena hujan, tak kena banjir. Kan, tak pernah kata apa, bersyukur dan tak pernah kata insaf dari manusia ni. Dan kita menyalahkan asli perselisihan dan menambah kedengkian sehingga menjadikan urusan semakin rumit, serta mengucapkan sesuatu yang akan membuatnya menyesal setelah marahnya reda. Ini orang yang marah-marah ni dia menyesal ni. Sama dia nak tunjuk ke tak tunjuk ke dia menyesal. Dia tak menyesal. Sebab tu bila kalau orang tercerai ni, yang cerai ni mesti kena marah kan. Cerai-cerai tu gila talak pula. Gila talak. Bila dia tak mahu tu, bila dia nikah dia pula, dia bunuh pula. Kan? Apa nama lelaki kepada bekas diri dia tadi. Maka nak marah ni. Jadi marah, kemudian dia habis lah, tak ada apa dah. Ya, biasa setelah marahnya reda. Yang ketujuh,
Mengubah posisi ketika marah. Ada satu usaha juga untuk menghilangkan marah dengan ubah cepat. Hidup balik. Mengubah posisi ketika marah juga merupakan petunjuk dan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila seseorang kamu marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaklah duduk. Diri marah, duduk. Fa in dhahaba 'anhu al-ghadab, kalau maknanya duduk itu boleh hilang marah. Jika tidak, wa illa falyataja', kalau duduk pun tak hilang juga marah, baring. Baring. Tujuh. Baring. Yang demikian ini wallahu a'lam. Kerana berdiri bisa membuat seseorang cepat marah dan bersih tegang cepat panas daripada duduk. Demikian juga orang yang duduk daripada berbaring. Oleh kerana itu Nabi SAW memerintahkan demikian. Maka seharusnya seorang Muslim melakukannya jika ia marah kerana suatu hal. Sebab itu kita diberi latihan. So puasa. Dia bagi dah sebulan tak boleh marah. Marah betul bahaya besar. Dan kita bisa di Malaysia ni puasa ni memang musim hujan. Musim hujan, alhamdulillah kalau mau puasa musim panas. Musim panas dia orang tak play gaduh. Saya tanya, saya duduk di Pakistan musim panas kan. Dia tengok orang bergaduh ni keras lah. Silap sikit gaduh panas. Lepas tak kira mana musim puasa, musim kalau gaduh. Jadi belum puasa ni kita betul lah nak marah puasa. Nak cakap benda tak elok, puasa. Nak tengok benda tak elok, puasa. Tidak dapat lapang dan dahaga je lah. Tak dapat pahala apa. Tapi ada juga orang dia puasa tapi sembahyang tak. Nak tengok? Tengok ludah macam ludah dia. Dia benar. Bayang tak? Masa waktu tak salah. Saya pernah tengok lah orang tadi. Puasa apa? Kan? Bayang tak? Dia banyak tak ada lagi je tak? Ini kejahilan. Ada kejahilan. Ramai manusia jahil. Hak sembahyang pun jahil lagi. Dia hanya reti solat je. Tapi dia jahil. Dah jahil pula, tak mau nak kaji. Itu masalah dia. Tak nak belajar. Sebab apa? Sebab apa tak nak belajar? Sebab dia masalah tu dia dah tahu. Padahal dia tak tahu. Ini bahaya penyakit ni. Dia ada penyakit, dia tak tahu dia ada penyakit. Orang ada penyakit, dia tak tahu. Dia tahu dia tu ada penyakit. Ini bahaya. Bahaya. Baik. Kemudian lagi lah, seterusnya berwuduk atau mandi dan semisalnya. Cara lagi nak hilangkan marah ni dia supaya kita mandi. Marah adalah api syaitan yang berakibat mendidihnya darah dan terbakarnya urat saraf. Maka dari itu wuduk, mandi atau yang semisalnya. Apabila jika menggunakan air yang dingin akan memadamkan api tersebut dan akan menghilangkan amarah serta gejolak darah teringat. Disebutkan dengan banyak asar para salaf, riwayatlah para salaf tentang hal tersebut dan pengaruhnya. Maksud pengaruh dan kebaikan dia tadi lah. Bila orang dia wuduk atau mandi. Sudah banyak pula bukti mengenai kebenarannya, sehingga hal itu tidak perlu dibantah lagi. Oleh sebab itu sebaiknya Muslim tidak meninggalkan wuduk saat marah sedang memuncak. Jadi untunglah orang yang dapat kontrol marah dia adalah orang yang tidak marah melainkan kerana Allah. Tidak marah melainkan kerana Allah. Marah.
Tapi marah tu bukan dia maki hamun. Orang yang marah kepada Allah Ta'ala ni bukan dia maki hamun, cerca tadi, cacing cerca, tak. Dia marah kan, muka dia berubah. Macam Nabi SAW, muka berubah. Sahabat-sahabat kenal Nabi marah, dia tengok muka Nabi ya, merah, muka merah, marah. Oh, jadi dia pun takut lah, menyebabkan kemarahan Nabi tu kan. Sebab tu dia pun ni bila Nabi muka manis senyum gelap, dia pun oh seronok sahabat-sahabat ni. Dia nak tengok Nabi itu seronok tadi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi maaf dan bersabar. Selayaknya orang yang marah memberikan ampunan bagi orang yang membuatnya marah dan memaafkannya. Sebagaimana Allah telah memuji para hamba-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Allah kata, "Wa idza maradu yaghfirun." Dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Dan Nabi sallallahu alaihi ketika Fathu Makkah kan, Nabi boleh melampiaskan kemarahan kan. Siapa Haji Sa'ad dulu? Siapa yang bunuh sahabat-sahabat aku dulu? Takak ikan kan? Tersepak belakang dia, tu tergantung dekat diri kapal. Ada tak? Tak ada kan? Jadi maknanya Nabi kata kena hari pertama Makkah tu dikatakan disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Uqdah. Kata Abu Yusuf rahimahullah ta'ala bahawa Rasulullah telah memberi maaf kepada penduduk Mekah, kepada Mekah dan penduduknya. Dan Nabi kata barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia selamat. Barang siapa yang masuk masjid, yang Masjidil Haram, dia selamat. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Tak akan dikejar, tak akan dibunuh. Siapa lawan kena bunuh lah pada hari pembukaan kota Mekah kan? Dan Nabi SAW pernah kata mereka adalah tulaqa. Nabi kata mereka adalah tulaqa. Tulaqa ni adalah mereka orang-orang yang dibiarkan pergi. Pergilah kamu semua, aku dah maafkan. Macam kata Nabi Yusuf AS kepada saudara-saudara antumul khalaq tulaqa, kamu semua pergi, aku dah maafkan lah. Kan saudara-saudara yang bubuh dia telaga buruk tu kan, Nabi Yusuf AS tadi. Jadi Nabi SAW dia ada kemampuan. Itu juga Nabi Yusuf, dia mampu untuk balas dendam kan. Boleh lah. Orang sebut dalam Quran kisah Nabi Yusuf, dalam surah Yusuf tu, pasal musim kemarau yang panjang kan. Tapi dengan apa nama wahyu Allah. Jadi maknanya Nabi Yusuf AS dia pandai. Dia jadi menteri bahagian tu lah, menteri kerajaan bahagian jaga ekonomi kan. Jadi mana ekonomi ni penting lah. Musim kemarau dah ada gudang simpanan makanan cukup untuk rakyat Mesir tadi. Rakyat Mesir cukup 7 tahun simpan dah kan. Kita ni simpan dah hutang berapa. Beras pun ambil lah. Beras tu Thailand tu mana beras tu India, orang boleh tak pergi beras. Mana apa kita okay. Tak lah, ni semua boleh lepas lah ekonomi dah kan. Dengan ekonomi rumah tangga lepas sudah lah. Tak tahu lagi tak guna kan. Serah kepada Allah Ta'ala nanti umay taqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan kelapangan, keluasan. Tak usah stres lah duit kita sehari 7 minit lah ni no. Tak usah stres lah. Tu kan kerja macam Tuhan. Tak macam kita. Kita ni buat macam mana pun, ikhtiar macam mana. Kalau Allah Ta'ala tak jadi, tak jadi. Pasal buat hak kapiak tu kan, duit dia pun punya besar pada kita. Duit kita kecil, kita Muslim. Pasal apa? Pasal Tuhan nak suruh kita sabar supaya pahala kita banyak. Tuhan nak suruh kita bersyukur. Habis sangat tak nak makan, mati ke orang tak nak makan lah. Dia tak kira itu, dia kira bila ajal sampai baru mati. Dia kata sanggup pula, dia kata stres. Ustaz pun dah memang macam tu, Ustaz dah kan. Sama kita, manusia semua juga ada mata, hidung, kaki, tangan. Sama kan. Susah banyak lagi tak sampai tahap tu. Makan ubi kayu, apa ya? Sehat. Ubi kayu ni sehat. Untuk nenek kita sehat kan.
tak mandi pun bergayu-gayu. Tapi jangan stres. Terus kalau stres, bila stres ni keluar cakap benda tak elok. Terus semua tolong lah, ni semua salah menteri ni. Ni salah menteri ni. Ni salah menteri ni. Kita tak salah, orang dia salah. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah kata lah, hang salah, hang tak bertakwa. Umayyatabillah, ja'alahu makhraja. Bila insya-Allah sabar. Kan? Mulut jaga. Ahli sunnah ni dia pun bagus. Mulut dia pun tak caci-caci orang. Kan? Dia pun tak buat pentas betah-betah maki sana maki sini, buka air orang tu, buka air orang ni. Pasal dia pula duduk tempat tu, dia duduk kursi ni. Dia duduk kursi ni, dia kena pergi menjatuh orang ni. Ya. Bukan dia boleh duduk atas pelan orang ni. Cikgu pelan tak boleh, tak nampak. Kalau baju sama dengan paket, dia kapek duduk atas belakang orang tu. Ya, dia bakal dia tak jangan pakai baju sama dengan kapek. Dan lagi dia naik atas belakang ni. Tak nampak orang. Ya. Macam gitu. Bagi maaf. Sabar. Kalau orang cakap ni kan, sabarlah. Kan? Kadang-kadang boleh semangat kita emosi lebih kan. Dia nak emosi masa bila tau, masa makan. Masa makan tadi. Selang-selang ustaz seorang emosi. Orang lain tak ada emosi. Pasal mikrofon duduk kat ustaz. Kalau seorang semua ada mikrofon. Kan? Jadi ustaz orang kena jaga emosi, jangan emosi. Kan duk marah-marah kan. Marah dengan ceramah semangat lain. Ceramah semangat macam khutbah jemaah tu tak apa. Kan? Itu cerita dia. Baik. Jadi sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling lembut. Lembut sangat Nabi SAW. Kan? Penyantun sangat Nabi SAW ni. Sebab tu sahabat peluk umur tidur tak lenong. Banyak Nabi buat Nabi tak sadar dah tunggu subuh. Semua macam tu pakai sahabat-sahabat. Ya. Sebab tu bila dia cakap dengan Nabi SAW, fida ka abi wa ummi ya Rasulullah. Ayahku dan ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Tentu. Dia pun tak akan jadikan mak dia, bapak dia pun sebagai tebusan. Nak jadikan tebusan malaikat untuk Rasulullah saja SAW. Para sahabat, sayang kepada lagi ni, sayang tu. Bukan sayang main-main ni. Khubayb bin Ali radhiyallahu anhu, dia kena culik, kena kidnap. Orang kidnap orang jual. Orang jual dia tu penduduk Mekah lepas Badar ni. Buat Badar ni duk kanti gigi semua dah tahan kalau dia dapat. Kalau dapat cicak daripada kampung Madinah pun daripada cicak rumah geram sangat. Contohnya macam tu lah saya buat. Nah, Allah bila dia pun dapat beli Khubayb ni, dia pun sorok tak kira orang satu Mekah lagi. Nah, dia beli semua sikit. Sebab dia tak. Jadi sebelum dia bunuh dia, Abu Sufyan tanya Khubayb, Abu Sufyan tak Islam dia kan masa tu. Ya Khubayb, ara'aita law anna Muhammadan fi makanika al-an, ya, wa anta fi ahlika amiran mu'afa. Khubayb, macam mana keadaan kau kalau Muhammad sekarang duduk tempat kau, ganti kau duduk di rumah kau, tak ada apa-apa, sihat walafiat. Apa perasaan kalau Muhammad kami nak buat macam apa yang kami nak buat kau ni, kami salib kau ni, salib nak bunuh. Dia kata, wallahi, demi Allah, la uhibbu law anna Muhammadan al-ana, aku demi Allah, aku tak suka kalau Muhammad sekarang ini, ya, tusibuhu syaukatun tu'zihi, dia terkena duri yang menyakiti dia, wa ana fi ahli, sedangkan aku berada di rumah kau, aku dengar Nabi kena duri, aku buat tak kisah, aku tak suka itu. Macam mana sekarang? Kalau aku nak bunuh, aku nak cincang aku, kan? Aku suka kalau digantikan Muhammad dengan tempat aku. Tidak sama sekali. Abu Sufyan kata,
ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok manusia. Aku pergi jumpa Kaisar, aku pergi jumpa Kisra, aku tak tengok rakyat mereka sayang kat mereka macam Muhammad, sahabat sayang kat dia. Tak ada manusia yang aku tengok. Aku pergi jumpa orang kata-kata lah, orang besar ni, raja-raja yang aku dah jumpa lah, Kaisar, Maharaja Rum. Tapi taklah mereka sayang kat raja mereka semua macam tu sekali. Muhammad ni sahabat dia sayang kat dia. Kenapa? Kerana dia sikap tadi kan, yang lembut, penyantun, semua tadi kan, mendahului para sahabat dia, pemaaf pada orang yang bersalah. Bahkan di antara sifat beliau yang tertera dalam Taurat, disebut dalam kitab Taurat ni, kitab Yahudi. Tapi Taurat betul tak ada apa ni, dia buat kitab daripada Talmud tu kan. Yang ajak mereka supaya tak ada rasa rahmat langsung, walaupun sebesar buat rambut ni, Yahudi ni tak ada rahmat. Kitab Talmud juga tu ajak mereka jangan ada rahmat langsung kepada selain Yahudi. Selain Yahudi ni macam rumput-rumput dia, kita boleh pijak, boleh tepat dia macam-macam. Dan Taurat disebut, dan ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab tu dia pun kenal Nabi. Ya, Huyai bin Akhtab dia kenal Nabi. Maksudnya Nabi sampai di Madinah, dia sampai cerita agak dia kan, bahawa orang yang mengaku Nabi Rasul ni kan ada di Madinah. Dia boleh buka, dia nak pergi tengok betul ke tak. Sebab pada keyakinan dia, semua Nabi daripada Bani Israel. Mana ada seorang pun Nabi daripada kalangan Muslim daripada Yahudi. Daripada sejak daripada Nabi Ibrahim AS tu kan, mai Yaqub tu semua Israel. Ya, kita ni kalau tak dengar kita pun faham. Kalau saya ni jadi ketua di setempat sepanjang-panjang umur 20 tahun, 30 tahun saya jadi ketua, saya jadi presiden kan, tiba-tiba saya dijatuhkan dilantik orang lain, tak boleh terima hakikat ni. Saya tak boleh terima hakikat ni, sebab saya dah lama dah sini kan. Ini kursi ni lah, baru saya lah, baru saya lah, apa yang baru ustaz ni. Betul tak? Jadi disebut dalam Taurat, tiba-tiba last mana orang lain, tak boleh terima. Tapi dia nak dengar dia. Sebagaimana kisah kerasulan Nabi ni lama 13 tahun di Mekah ni, bukan tak sampai beritahu kat mereka sampai. Tapi dia pun tak mau, dia pun nak daripada Yahudi juga. Kita boleh ni ajak sedara dia pergi, kita pergi tengok. Betul ke tak ada ni? Huyai bin Akhtab dengan adik dia lah, sedara lelaki dia. Dia pun pergi Mekah, pergi Madinah, pergi ke ni lah, Madinah. Dia pergi Madinah juga kan, ujung-ujung buat ni Yahudi, tempat Yahudi, pergi tengok betul tak. Jadi dia pergi tengok balik malam, dia ada rumah gelap. Sofia tu ada belakang tu. Sofia tu tak Muslim lagi lah, sebab tak berlaku peperangan lagi kan. Sofia ni dia yang riwayat kisah ni. Hari dia balik rumah gelap kan. Sedang dia tanya macam mana, hari kita tengok tadi betul ke? Betul ke dia tu? Huwa dekat dia Rasulullah yang memang sebutlah kita ni. Betul mana? Dia kata na'am, huwa ya, betul. Dan dia kata kalau kita baca orang muharabatuhu ma baqitu, mentangnya selagi aku hidup. Kata Huyai, ini Sofia radhiyallahu anha ya, riwayat Pak dia kata ni muharabatuhu ma baqitu, menentangnya selama aku masih hidup. Sebab tu last ketika dia nak dihukum pancung kan, tak lelaki itu kan kisah Sa'ad bin Mu'adz tu kan, yang Nabi suruh dia jatuhkan hukuman tu.
Saya jatuhkan hukuman. Nabi kata ya, jatuhkan hukuman. Dia sebab tu diminta kat Tuhan lah, jangan matikan dia. Kan dia kena panah yang Allah memancuk putus surat nadi dia tu. Dia balut kan. Tu kerana buat kemah di masjid, Nabi nak ziarah dia senang kan, bawa banyak keluar. Dia minta kat Tuhan, kat Allah Ta'ala, jangan bagi dia mati sehingga mata dia sejuk nak tengok apa jadi pada bangsa Yahudi ni. Daripada dulu dapat ada perjanjian lah. Dia panggil janji setia, bai'ah antara kabilah ni dengan kabilah Yahudi ni. Kalau jadi apa kat kami tolong, kat kamu kami tolong, kita sebalik je. Dia buat khianat, dia geram tak kira. Nak tengok dia punya apa Tuhan nak bagi dia. Jangan bagi mati dulu. Kan? Tiba-tiba Nabi suruh dia jatuhkan hukuman. Dia kata, aku jatuhkan hukuman, hak lelaki semua pancung kepala, perempuan dan kanak-kanak jadi tawanan, harta benda mereka semua dirampas. Sampai giliran dia nak dipancung dia lah. Dia kata macam mana? Dia tanya lagi ni, nak Islam ke tak nak Islam ke semua? Dia jawab apa? Ma'al ahibbah, bersama dengan sahabat-sahabat yang dicintai. Maksudnya mati sekali dengan mereka. Hancur, mati, masuk jahanam, khalidan fiha abada. Itu cerita dia lah. Jadi tu ya, masa tu Safiyah lepas tu kahwin dengan Nabi. Safiyah ni dah jadi tawanan. Sebenarnya dia jadi apa nama, tawanan, jadi milik bagi seorang sahabat. Cumanya Nabi SAW minta tukar, dan Nabi merdekakan dia dan dia masuk Islam lah. Kan merdekakan dia, dan Nabi jadikan apa nama, kemerdekaan itu sebagai mas kahwin lah. Kemerdekaan Safiyah tadi daripada perhambaan tadi sebagai mas kahwin dia. Sebab pasal bapa ni tu ketua kabilah Yahudi tu. Ketua ya, ni ketua. Ketua kabilah, ketua Yahudi ni lah. Bapa dia. Dan orang ahli kitab, orang alim lah, orang yang ada ilmu tentang Alkitab juga. Kan? Dia tahu kebenaran. Dahsyatnya para Yahudi ni. Dahsyatnya dia pun tahu kebenaran tu. Dia sebut dalam kitab dia baru. Kan? Sampai adik dia kata, saudara dia kata, betul ke dia ni? Betul dia kata. Betul. Naam, huwa. Sebab macam tu mengaku. Dia tak tahu jahat dengan Yahudi lah ni, turunan tu. Jahat pun, jahat tu jugalah. Sama Yahudi dulu, sekarang sama Yahudi juga. Kejahat kita ni sama. Talmud tu kali buat lah, ni lama dah Talmud tu kan. Itu cerita dia ni lah. Baik. Kemudian apa nama? Jika seseorang bersikeras untuk membalas keburukan, maka janganlah ia membalasnya dengan keburukan yang melebihinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Dan jika kamu nak membalas, menghukum, maka balaslah dengan yang semisal. Kalau nak balas jugalah, nak balas juga, balas yang serupa, semisal. Jangan buat lebih. Dia tapak kita sekali, kita buat 3 kali. Tak boleh. Kalau nak pukul kita sekali, kita pukul sekali tak kuat lagi. Tapi kalau undang-undang Allah tak boleh, no. Dia pukul kita pergi balas boleh tak? Dia kuat. Tapi kalau kita balas sekali, boleh tak? Undang-undang, bapak dah buang undang-undang. Dia pukul kita sekali, kita balas. Ada sekali betul kita pergi balas. Tak boleh kot, no. Tapi kalau Tuhan kata nak balas macam mana tenang sekali lah. Tapi Tuhan suka apa dia? Tuhan suka wala'in sabartu, dan jika kamu bersabar, Tuhan suka. La huwa khairun lisabirin, maka itu yang terbaik untuk orang-orang yang bersabar ni. Sebab tu Umar ni baca kisah dia kan, saya suka ulang tentang Umar ni. Saya suka ulang cerita ni. Kisah tu lah Uyainah bin Hisn dengan Al-Hurr bin Qais kan. Anak saudara dia, Uyainah bin Hisn ni, dia ni Arab Badui. Di antara mu'allafat qulubihim, dia ni masuk Islam. Lepas Fatu Makkah tu masuk Islam. Nabi bagi dia 100 ekor unta.
Lepas tu Nabi wafat, dia murtad. Murtad zaman Abu Bakar, masuk perang dengan orang Islam balik, dia murtad balik. Sampai zaman Umar dia masuk Islam balik. Kan? Zaman Umar dia masuk Islam balik. Dia ada anak saudara nama Al-Ur bin Qais. Kan? Daripada Badui dia mari Madinah. Dia kata, "Ya ibn akhi, laka wajhun 'inda hadha al-amir." Dia kata, "Hai anak saudara tu, kan, hang ni orang kuat. Khalifah ni, boleh tak aku nak jumpa dia?" Jadi Al-Ur bin Qais ni orang bagus, ahli Quran. Kan? Seorang sahabat. Dan dikatakan Al-Ur bin Qais juga sahabat Nabi. Kan? Radhiyallahu anhu. Dia pun pergi jumpa Allah Khalifah. Dia kata, "Pak saudara saya nak minta izin nak jumpa Khalifah." Umar kata, "Mari." Mari dia kata, "Hai Umar Khattab, innaka la tu'tina al-jazali wa la tahkum alaina bil 'adl wa la tahkum lana bil 'adl." Kan? Kau tak bagi pemberian harta Allah Ta'ala dengan cukup pada kami, kau tidak berhukum dengan adil. Umar nak tampak, nak pukul dia, Umar ni keram, nak suara. Dan kita bergerak kalau kita kata orang kata betul boleh Umar ni dia pakai baju copan camping. Umar ni pakai baju copan camping ah. Tampung mata baju dia. Masa nak pendek kunci Baitul Maqdis kan. Sampai pokok ulama-ulama yang tengok, dia pun sebutlah kitab depa akan datang ambil ni. Kunci ni pemimpin yang pakai baju copan camping ah. Tampung mata baju dia. Kita bila pakai baju tempur dulu tu, kalau ustaz lah kayak gitu, dia betul ustaz tu nak menunjuk tu, dia tunjuk pakai baju tempur rata, tak duit banyak, takkan selai baju tu dia beli kan. Wah, Khalifah baju tempur kan, tak ada duit nak beli. Tu dia Umar nak bubuh dia lah. Tapi dah Al-Hur bin Qais ni orang pandai kan. Kita tengok, dia kata, dia baca surah Al-A'raf ayat 99, "Ya Amirul Mu'minin." Nak berhab dia. Inna Allah qala fi kitabihi, Allah sebut dalam kitabnya, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Allah kata, bagilah pemaafan, suruhlah buat kebaikan, berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Wa inna hadha min al-jahilin. Saudara saya ni adalah orang jahil. Umar radhiyallahu anhu kana waqafan 'inda kitabillah. Dia ni orang yang sangat, maknanya mendengar bagi Al-Quran. Al-Quran 10 tahun baru habis hafal Quran surah Baqarah. 10 tahun Al-Baqarah baru habis hafal. Bukan dia hafal saja, anak dia beramal 8 tahun surah Al-Baqarah. Tapi dia ambil surah Baqarah tu, dia guna betul ya, guna sungguh. Tu yang 10 tahun baru khatam surah Al-Baqarah. Jangan kita putus asa lah sahabat lagi ni yang nombor 2 dia tak tahu bumi ni. Sampai surah Baqarah 10 tahun. Anak dia 8 tahun. Sebab tu dia pun dalam peperangan. Dalam peperangan dia pun nak bangkit semangat. Dia berkata apa? "Ya ashabul Baqarah, ya ashabul Baqarah, ya ashabus syajarah." Panggil, mana dia ahli Baqarah, mana dia ahli syajarah, ahli baidah tuan-tuan, mari ke depan. Waktu perang ni dia panggil dengan tu, mana dia ahli Baqarah. Mereka yang menghafal surah Al-Baqarah ni, mana dia? Pakat ke depan dah ahli Baqarah. Dalam peperangan, ahli bai'at ridwan, ahli syajarah, mereka yang pernah memberi sumpah di bawah pokok itu. Dalam waktu perang ni, dia pun panggil sama-sama dia, mana dia? Oh, sampai dahsyat macam tu kan. Itu Umar radhiyallahu anhu. Tapi ada cerita yang kita mungkin pernah dengar kisah, tapi cerita tak sahih, disebut oleh beberapa ulama dalam kitab. Contohnya Al-Mujarmi dalam kitab Hasyiah Syarah Al-Minhaj. Kemudian Ibn Hajar Al-Haytami disebut. Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin Samarqandi disebut kisah tentang ada seorang sahabat, seorang orang dia main-main nak mengadu kat Umar pasal bini dia ni cengih sangat. Bini dia ni cengih sangat, akhlak tak bagus.
Dia cakap kasar-kasar dekat dia, dia tekah dia apa semua kan. Dia pun tak tahu dah fikir macam mana. Ish, pergi jumpa Amir Mu'minin tengok, tanya macam mana supaya apa dapat apa nama sihat ni. Sampai-sampai dia Umar tengok bini Umar dia tekah dia, kata ke dia macam-macam ke ni kan. Umar diam tak jawab apa. Tadi tak sahat kan. Tapi dia sebutlah kita. Itulah saya sebut tadi, Bujairmi sebut kan. Dalam kitab Syarah Minhaj, Al-Haytami sebut kan. Lepas tu lagi apa nama, Al-Haytami sebut apa nama dalam Zawajir, kitab dia lah Zawajir. Kemudian Al-Samarqandi sebut dalam kitab Al-Tabibul Ghafilin. Semua sebut dengan sirah tamrid, nafas sakit. Nafas sakit maksudnya tak sahih lah, diriwayatkan. Jadi dia pun dengar bini Umar pompang kan. Dia kata kalau bini khalifah macam ni kan, bini kita lelaki lah. Dia pun nak balik Umar dengan Umar kata dia akhi, mana tulis? Saya serang orang nak apa? Dia kata saya nak cerita pasal bini saya. Kau ajak kan? Cakap tak hormat saya langsung. Tapi bila saya tengok bini Amir Mu'minin macam ni, tak jadi nak tanya. Tak balik. Umar kata tu lah, aku diam pasal apa? Pasal bini aku tak buat dia pasal apa? Dia yang basuh kain aku kan? Dia masak untuk aku, dia susu untuk anak-anak aku. Dia pergi kerja lah kan? Tapi contoh ni tak sahih lah. Allah asla lahu kan? Dia fikir balik Umar ni apa kurang gerun dekat dia ni. Hak syaitan pun gerun dekat dia, takkan bini dia nak berani kat dia kan? Umar ni radhiyallahu anhu, dia jadi khalifah tu kan, naik mimbar tu dia jadi khalifah tu, orang perkataan seronok dah. Habislah kita kan? Masa Rasulullah ada pun dia cengih lah. Garam lah. Rasulullah tak ada lagi lah kita. Masa Umar, masa Abu Bakar ada pun dia garam juga. Ni dua-dua dah tak ada, kita hadir lah. Umar dengar cerita tu, dia naik mimbar, dia tulis khutbah. Dia kata balagani anna an-nasa khafu shiddati wa habu ghilzati. Sampai dekat aku orang tu kata depa takut dekat kekasaran aku dan keberisan aku. Haqni wa alamu ayyuhan nas, ketahuilah hai sekalian manusia, anna hadhil ghizza wa shiddah qad ishtaddat. Ketahuilah bahawa keberisan hari ini dan kekasaran aku hari ini makin bertambah-tambah. Dia kata dia cakap macam tu pula dia buat. Tapi dia Umar kata, untuk wajah saya, untuk orang baik, aku lebih lembut kepada mereka daripada bini dia pun pada dia buat lah. Umar kata macam tu lah dia cerita dia kan. Jadi itulah kisah kan, itulah kisah radhiyallahu anhu, sahabat Umar ni kan. Kita baca sirah dia ni, baca sirah dia kan. Dia ada terang, dia ada lembut, dan sikap dia macam tu. Hari kemarau, hari kesusahan, lagi teruk, dia teruk pada orang lain lagi. Tak makan daging memang tak makan dah. Roti ni tak tahu, roti kering hak keras ni, celup dengan minyak zaitun baru boleh makan. Sampai sahabat yang menjelaskan, dia tengok Umar makan macam ni, khalifah makan macam ni. Umar kata mari dia makan. Dia kata ya Amirul Mu'minin, inna hadhihi at-ta'am, inna hadha at-ta'am qasiyatun. Makanan ni keras, dia tak makan. Dia kata sendiri, sahabat-sahabat ni tak ada punya tak. Saya lihat makan lokma, makan lokma dia sedap lagi dia lah. Umar kata hanya aku tak boleh buat lah. Kalau aku nak, aku boleh untuk orang pelik kan. Anak berbuh masak gini-gini, dia siap lagi, dia sepi lagi, berubah ni gini-gini. Sahabat dia berheran, dia kata ya Amirul Mu'minin, innaka bi tayyib at-ta'am la khabirun. Oh, kamu sungguh pandai masak. Dia kata mesti pandai. Itu cerita dia lah. Baik, itulah kisah dia kan. Dia cerita banyak ni. Itulah dia sampai tahun lalu tadi. Apabila seseorang dijelek-jelekkan, Faizulah insyaAllah semua boleh lah. Sebenarnya nak habis tadi 3-4 kali tak apalah, tak tahu buat dengar kan. Apabila seorang dijelek-jelekkan, insyaAllah
Belum puasa tahu ada jadi tahu pun orang belum puasa kan. Kita nak makan tak apalah. Kita dapat tak lah. Baik lain tak boleh ya. Insyaallah Allah Taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu pun nak tanya oleh saudara kepada Allah.